Apa kata kita jemput narasumber kita ni Yang Mulia Nur Haimi binti Haji Suhaimi, Pegawai Penjaga Zat Makanan untuk bersama kita pada pagi ini, berada di sebelah kanan Mahirah ya. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Sihat pagi ni ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Puan Nur Haimi, jadi ramai pagi ingin mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih ya di atas masa yang diluangkan pada pagi ini untuk bersama kami berdua dan juga penonton-penonton kita ni membawakan topik yang cukup menarik juga sempena kita ni masih lagi berada di awal bulan Ogos ini. Kenapa penyusuan susu ibu itu sangat penting ya. Jadi memulakan perbualan ini Puan ya. Sebelum kita mengulas lebih lanjut lagi lah bagi dan tajuk kita pada hari ini, difahamkan ya, penyusuan susu ibu disambut tiap-tiap tahun ni. 1 hari bulan Ogos sehingga 7 hari bulan Ogos ya. Jadi mungkin Puan boleh mengongsikan apakah tujuan sambutan Minggu Penyusuan Ibu Sedunia bagi tahun 2022 Masihi ini. Okey. Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya selaku wakil ahli jawatankuasa penganjur sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia bagi tahun 2022 di negara kita ni lah. Okey, sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia ini diraikan setiap tahun pada 1 hari bulan Ogos hingga 7 hari bulan Ogos sejak tahun 1992. So tujuan utama sambutan ini diadakan adalah untuk mempromosi, menyokong dan melindungi amalan penyusuan susu ibu di negara Brunei Darussalam. So di negara kita ni sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia ini telah dianjurkan sejak tahun 1999 di mana Kementerian Kesihatan adalah agensi pengelola utama. So sambutan ini adalah untuk mengingatkan betapa pentingnya nilai-nilai penyusuan susu ibu sebagai suatu amalan yang optima dari aspek pemakanan, kesihatan dan perkembangan anak damit dan kanak-kanak kecil. So tema tahun ini ialah tingkatkan langkah untuk penyusuan susu ibu, step up for breastfeeding. So tema ini memfokuskan kepada pengukuhan kapasiti para individu dan pihak-pihak berkepentingan yang perlu melindungi, mempromosi dan menyokong amalan penyusuan susu ibu kepada pelbagai lapisan masyarakat. So mereka ini termasuklah pihak kerajaan, sistem kesihatan, tempat kerja dan komuniti yang perlu dimaklumkan, dididik dan diperkasa untuk mengukuhkan lagi kapasiti mereka bagi menyediakan dan mengekalkan persekitaran yang mesra penyusuan susu ibu. So tema ini juga mengingatkan kita ni bahawa melindungi amalan penyusuan susu ibu adalah tanggungjawab bersama. So bukan mamanya sajalah. So tiba masanya untuk kita semua memaklumkan, menetapkan, melibatkan dan merangsang tindakan-tindakan untuk melindungi dan menyokong amalan penyusuan susu ibu. So tindakan ini akan memastikan survival, status kesihatan dan kesejahteraan kanak-kanak dan keluarga mereka terjamin, terutama sekali di alam pasca pandemik. So in this post-pandemic world lah. Alright. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi sekali lagi kita kongsikan ya, mana tema tahun ini ialah tingkatkan langkah untuk penyusuan susu ibu ataupun step up for breastfeeding. Jadi ini adalah bersempena dengan sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia bagi tahun ini. Jadi mungkin boleh Puan mengulas sedikit apa dia penyusuan susu ibu ini Puan? Okey, so kalau kita ni Google apa maksudnya penyusuan susu ibu ini, ia bererti tindakan pemberian susu ibu dari payudara kita ni lah, buah dada lah. So kalau term yang biasanya digunakan adalah laktasi atau lactation. That's the term yang selalu kena pakai lah. So kalau mengikut WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, penyusuan susu ibu adalah digalakkan untuk diberikan secara eksklusif kepada anak damit. So perkataan eksklusif di sini bermaksud anak damit hanya diberikan susu ibu
tanpa menyampur apa-apalah. Even air pun indah digalakkan lah selama 6 bulan dan diteruskan sehingga umur 2 tahun di samping memulakan pembelian makanan pelengkap atau makanan tambahan pada lingkungan umur anak damit itu 6 bulan. So penyusuan susu ibu ni bunyinya senang, indah, mudah bunyinya. Tapi kepada ibu-ibu yang pernah melaluinya mesti tahu gambaran sebenarnya di sebalik kata-kata yang indah itulah. So hakikatnya ia memang bukan mudah. Betul. Apatah lagi pada zaman ini para ibu kita ni melalui kehidupan yang sangat sibuk. Terutama mereka-mereka yang berkerjaya on top of komitmen lain termasuk kerja-kerja rumah, keluarga. So semuanya kalau dikumpulkan boleh memberi tekanan kepada si ibu. Namun walaupun macam itu, insya-Allah dengan maklumat yang tepat serta sokongan dari suami, keluarga, sistem penjagaan kesihatan dan masyarakat amnya, seorang insan yang bernama ibu akan berupaya dan berjaya melaksanakannya. Jadi pada kebiasaannya anak damit ini tadi menerima susu ibu berapa tempoh lamanya? Kalau ikut Azaisi tadi, mengikut Pertubuhan Kristen Sedunia, eksklusif itu sama 6 bulan. Tapi digalakkan untuk diteruskan sehingga umur anak damit itu 2 tahun. Ataupun lebih. Okey, baik ya. Kalau lebih itu lebih baiklah untuk anak-anak ini tadi untuk pembesarannya ya. Baik, berikutnya ni Mahira. Iya, dan kalau tadi kita telah mengetahui apa maksudnya ya penyusuan susu ibu itu. Jadi kalau mengikut topik yang bakal dikongsikan ini Puan, kenapa penyusuan susu ibu itu penting sebenarnya? So walaupun hakikatnya penyusuan susu ibu ini ia mudah dilakukan, namun ia tetap penting kerana penyusuan susu ibu ini memberi nilai yang signifikan yang tiada tandingannya untuk ibu sama anak damitnya. So di antara manfaat untuk anak damit, penyusuan susu ibu ini boleh membekalkan nutrien yang terbaik untuk anak damit kerana susu ibu mengandungi nutrien dalam kadar yang mencukupi. Dan kandungannya berubah mengikut keperluan anak damit yang sedang membesar. Dan susu ibu ni ia boleh menguatkan sistem immuniti anak damit kita ni. So melindungi anak damit dan jangkitan seperti cerit belit, selisma, radang paru-paru, dan susu ibu ni juga mengurangkan risiko berbagai masalah alahan seperti eczema ataupun asma. Susu ibu ni juga mengandungi nutrien tertentu yang amat kritikal untuk perkembangan otak dan membantu meningkatkan kecerdikan anak damit. Ia indah mudah dicemar kalau dibandingkan dengan cara penyusuan yang lain. Dan susu ibu ni boleh diperolehi pada suhu yang betul pada bila-bila masa. Ini kira waktulah. So disebabkan itu ia indah susah untuk disediakan. Dan susu ibu ni ia mudah dihadam, mudah diserap dalam badan anak damit. Dan susu ibu ni ia memberi keselesaan dan keselamatan emosi pada anak damit kita ni. Dan ia memberi peluang kepada ibu dan anak damit untuk berinteraksi sepenuhnya dan meningkatkan hubungan kasih sayang di antara ibu dan anak damit kita ni. So di sini I think ada slideshow. Ya, kita saksikan bersama. Okay. Ini berkenaan dengan apa ni slideshow? Slideshow ini berkenaan dengan saiz parut anak damit. Dan jumlah susu yang diperlukan. So pada awalnya kalau dilihat di sana, saiz perut anak damit kita ni hanyalah sebesar buah ceri. So ini besarlah damit saja. So jadinya I just want to make pendengar kita ni di luar sana realize anak damit hanya boleh menerima jumlah susu yang sedikit. So estimate-nya di sana dalam 5 ke 7 mil untuk sekali penyusuan. So indah hairan kalau anak damit kita ni yang baru lahir itu menyusu balik-balik.
So ia menyusu sekajap-sekajap sahaja. Tapi selalu Yes, tapi selalu. And then kalau dilihat lagi dalam gambar tersebut, semakin anak damit membesar, saiz parut anak damit kita ni juga membesar. It becomes bigger. So anak damit akan menyusu dengan lebih lama untuk mengisi tangki dorang yang makin membesar atuk. So pasal kadang-kadang when we see our patients di klinik, kadang-kadang dorang bertanya kenapa baby yang ni balik-balik. Dorang punya mind ijab anak damit dorang itu ina kanyang. That's why balik-balik. So I need just to share the information why ia balik-balik atu pasal saiz parut baby atu damit. That's why ia balik-balik menyusu atu. Kalau kita melihat tadi hari pertama tadi sebesar cherry saja. Dan di penghujung tadi sebesar buah limau ya. Bukan buah limau, telur. 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 Dari macam buah limau. Baik. Jadi tapi kalau si ibu tadi insya-Allah mampu menghasilkan susu sedemikian kuantitinya ya. Insya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan. Mungkin ada tips nanti boleh dikongsikan ya. InsyaAllah. Baik, bagaimana pula dengan si ibu? Apa kebaikan amalan penyusuan si ibu kepada si ibu? Okey, so selain daripada untuk anak damit, memang si ibu pun mendapat banyak manfaatlah dari penyusuan susu ibuan ni. Penyusuan susu ibuan ni boleh membantu ibu pulih dengan lebih cepat. Selepas melahirkan, kerana penyusuan susu ibuan ni ia mempercepatkan proses pengecutan rahim. And then ia boleh mengurangkan risiko tumpah darah selepas bersalin. And then penyusuan susu ibuan ni memudahkan ibu kembali kepada bentuk dan berat badan yang asal. And then penyusuan susu ibuan ni juga mengurangkan risiko kanser payudara, ovary dan rahim. And then penyusuan susu ibuan ni juga membantu si ibu menjarakkan kehamilan. Tapi dengan syarat, mesti ada syaratnya lah. Dengan syarat ibu menyusukan secara eksklusif. So maksudnya eksklusif tadi selama 6 bulan susu ibu sahaja tanpa campur apa-apa cecair lah. And then syaratnya juga belum didatangi haid. And then anak damit masih berumur di bawah 6 bulan. And then penyusuan susu ibuan ni juga merupakan hak yang unik bagi wanita dan mereka seharusnya diberi sokongan oleh masyarakat untuk memberi penyusuan susu ibu secara optimal. Pengalaman dalam memberikan penyusuan susu ibuan ni boleh memberikan kepuasan pada si ibu. And then memperkasa seseorang ibu kerana ia yang mengawal bagaimana ia membagi makan anak damitnya. Ya, alhamdulillah. Jadi ada pun menyatakan penyusuan susu ibu memberikan nilai yang signifikan ya kepada ibu dan juga anak damit. Bagaimana pula dari segi persekitaran dan juga masyarakat ni puan? Okey, penyusuan susu ibuan ni bukan sahaja memberi manfaat kepada anak damit dan si ibu. Memang ada juga untuk masyarakat sama persekitaran lah. So penyusuan susu ibuan ni memerlukan kurang tenaga. So jika dibandingkan dengan proses penghilangan susu formula, ia juga mengurangkan keperluan air dan tenaga elektrik di rumah. Dalam erti kata lain, penyusuan susu ibuan ni adalah satu pemberian pemakanan yang cost efektif bagi anak damit dan membantu menjimatkan perbelanjaan keluarga. So indah membebankan bajet keluarga lah in a way. So selain pada itu, penyusuan susu ibu mengurangkan pembaziran berbanding dengan penggunaan susu formula. So biasanya kalau susu formula ni kalau indah habis memang dibuang. Alright. Susu ibu adalah produk semula jadi yang selamat dan mesra alam, manakala industri pembuatan susu ibu dan pengedarannya boleh mengakibatkan pencemaran laut dan menjejaskan kehidupan marine. Baik, untuk akhirnya ni puan ya, mungkin ada pesanan bagi ibu-ibu mengenai dengan amalan penyusuan susu ibu ini dan harapan daripada sambutan minggu penyusuan ini. Sedikit kesimpulanlah ya di sisa masa terakhir ini. Okey. Keputusan untuk memilih pemberian makanan kepada anak damit ini selalunya sangat peribadi, personal, dan ia memang dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Namun mengikut fakta, pemberian susu ibu adalah kaedah yang terbaik untuk anak damit kita ni.
Tetapi kadang-kadang dalam situasi tertentu, penyusuan susu ibu ini mungkin indah dapat dilakukan, maka alternatif yang lain adalah pemberian susu formula. So saya berharap dengan topik yang dibawakan hari ini dapat membantu para ibu-ibu terutama yang mengandung masa Ania dapat membuat keputusan yang termaklum, informed choices. So semoga pengongsian maklumat mengenai kebaikan penyusuan susu ibu ini boleh membagi manfaatlah kepada pendengar di luar sana. Ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Dayang Nurhaimi binti Haji Suhaimi, merupakan pegawai penjaga zat makanan Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Kementerian Kesihatan, telah memberikan penerangan mengenai dengan sambutannya Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia bagi tahun 2022, dan tajuknya kita pada pagi ini iaitu berkenaan dengan kenapa penyusuan susu ibu itu penting. Betul. Baik, insyaAllah ada kesempatan kita akan bersama lagi ni Puan dengan topik perbincangan yang lain pula ya. Sehingga waktu itu tiba, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.